Okay, ada 100 orang dekat data harian. Alhamdulillah ramai yang dapat hadir. Yang tak dapat hadir mohon sebar-sebarkan, kongsi-kongsikan. Okay, moga semua mendapat manfaat. Jadi clear tak apa yang saya cakap ni, clear ya? Okay ya, alright. So sebab saya punya slide sangat banyak. Sebab sebenarnya untuk membuat, untuk saya kongsikan tentang permohonan UPU, dia memerlukan masa yang banyak sebab dia banyak benda teknikal. Okay, so that's why saya harap semua orang boleh follow. Saya akan jadi sangat laju. Kalau saya laju, tolong bagi signal, cikgu perlahan sikit. Okay, so boleh panggil saya Cikgu Siti. Saya dah, sebelum saya di SMK Tasik Damai, saya berkhidmat di SMJK Samtet Ipoh. Okay, SMJK Samtet Ipoh selama 17 tahun 10 bulan di sana. So di sana kita semua orang tahu memang tingkatan 6 yang ada hanya untuk aliran sains. Kami tak ada aliran sastra. Kebanyakan student kami akan pergi St. Michael, ke SCS kan, dan juga Anderson. Okay, so saya akan mulakan. Saya boleh share screen saya kan? Betul tak Zila? Okay, sekejap ya. Harapnya saya punya screen okey lah. Boleh. Boleh alright. Okay. Boleh nampak ya? Sekejap. Saya kena buka dua, takut saya tak berapa nampak nanti sebab saya dekat sini saya fullkan skrin untuk ni. Sekejap ya. Okay. So okay. Clear tak? Nampak tak? Saya dah jadikan dia slide. Sebabnya saya kat sini saya susah nak tengok. Boleh nampak tak? Boleh nampak. Dah masuk slide kedua kan? Ada kan? Tak, dia dekat Belum slide dapat. yang Kat slide pertama lagi. Okay. Alright, so saya kena stop sharing sekejap. Alright, saya kena buat satu lagi cara. Maklumlah kan kita ni semua tak nak kena pandai IT sekarang ni. Saya kena pakai bentuk ni kot. Slide sorter, reading view. Okay, nampak sikit kan? Alright, so ni saya. Okay. Okay. Sebab saya nak kena nextkan dia. Okay, so tadi seperti yang mana Cikgu Zila cakap, sedikitlah saya punya latar belakang. Okay, saya dah bekerja sejak 2003. Saya pernah menjadi guru kaunseling untuk guru cemerlang, bimbingan dan kaunseling semasa saya naik ke DG44. Kemudian saya masuk time base TG48. Dan insyaAllah tahun depan saya akan menyandang cukup time base untuk DG52, insyaAllah. Okay, so fast track lah. Cikgu pun ada fast track juga seperti mana bidang-bidang yang lain. Okay, so kita punya tumpuan hari ni adalah untuk pengisian UPU online. Okay, saya nak tanya, kebanyakan dekat sini dah mohon ke atau belum? Boleh type dekat ruangan chat pun boleh. Okay, ramai yang dah saya tengok. Okay, jadi mungkin siapa yang belum, yang mungkin tunggu dah habis exam baru nak key in, okay, don't worry, masih ada masa sampai 31 Mac pada minggu hadapan. Tapi jangan tunggu saat akhir sebab biasanya sistem akan sangat jam. Okay, buat pengetahuan semua, sistem ni dia guna pakai untuk semua lepasan SPM dan juga lepasan STPM setaraf. Kalau setaraf tu matrikulasi, asasi, STAM, okay, lepasan diploma, semua. Dan awak memang persaingan sangatlah tinggi. So bagi mana siapa yang belum masuk, okay, anda kena type lah UPU, mohe.gov.my dan dekat button permohonan tu akan ada UPU online dan UPU skill. So awak kena tekan UPU online, okay. So bila awak dah, kita itu kalau awak nak mohon. Tapi kalau awak kata, cikgu saya tak nak mohon lagi, saya tak pasti saya nak pilih apa, saya tak pasti saya punya merit saya berapa. Okay, sebab semua orang tahu untuk permohonan ke universiti di bawah UPU, dia tak ada kuota.
Okay, tak ada kuarta bangsa, tak ada kuarta lelaki perempuan, tidak ada. Dia ada dari segi meritokrasi. Okay, maksudnya ada pengiraan merit, maksudnya sesiapa yang meritnya lebih tinggi, tak kira apa latar belakang, dia ada kelebihan boleh memohon lebih banyak program berbanding orang yang rendah meritnya. Okay, tapi adakah orang yang meritnya rendah tak dapat? Ada, dia ada tips macam mana kita nak pastikan awak boleh dapat walaupun merit awak rendah. Okay, so dia ada tips dia. Nanti kejap saya kongsikan. So bila awak pergi panduan calon, dia ada pelbagai panduan sebenarnya. Ada dasar perkeliling, ada kalkulator merit, e-panduan, slide pun semua ada. Slide yang saya paparkan di sini pun ada daripada slide daripada JPT sendiri. Okay, Jabatan Pendidikan Tinggi. Bukan saya saja-saja tak. Dulu memang sebelum ni, ini kira baru jugalah slide-slide ni. Okay, yang lama punya dia ada sedikit perubahan. Okay, bagi murid yang dia kata, cikgu saya nak mohon tapi saya tak pasti macam mana cara saya nak memohon. Jadi salah satu panduan adalah dengan mengira merit, markah merit anda sendiri. Okay, jadi macam mana nak kira? Bila awak pergi dekat button panduan calon, awak scroll ke bawah, nampak tak calculator merit? Jadi bila awak tekan calculator merit itu, awak akan dibawa masuk kepada satu tab yang lain, satu bahagian yang lain, yang mana kita ada untuk lepasan SPM dan juga ada lepasan STPM setaraf. Jadi untuk lepasan STPM setaraf ni ada dua. Satu lepasan STPM, matrikulasi, asasi. Okay, di bawah satu bahagian lah. Satu lagi adalah untuk diploma, A-level, IB dan lain-lain. Okay, STPM bukan tahun semasa, juga di bawah diploma setaraf. Dia tak boleh diletak sama dengan STPM tahun semasa. Bila saya sebut tahun semasa, maksudnya lepasan STPM 2021. Okay, walaupun awak ambil exam 2022, awak adalah STPM 2021. Okay, tapi kalau katalah awak ada senior, dia STPM 2020. Dia nak mohon dekat bahagian mana? Dia kena pergi mohon dekat sama dengan diploma setaraf. Dia tak boleh sama macam awak yang menduduki STPM tahun semasa. Okay, so bila awak klik lepasan STPM setaraf, STPM ini, awak akan diberi satu macam ni lah. Ada kira markah merit, letakkan PNGK dan juga markah co-curriculum. Okay, setahu saya untuk form 6 pengiraan dia memang dia tak start daripada form 5, form 4, dia tak sambung. Tapi dia dikira untuk form 6 saja, lower 6 dan upper 6. So kalau awak aktif dan biasanya sekolah akan bantu awak supaya awak dapat markah yang tinggi. Okay, contoh sini saya bagikan 3 PNGK, contoh PNGK, 1 4 flat, semua A plus, 3 pointer dan 2 pointer yang ngam-ngam. Kalau awak dapat below 2 pointer, automatik awak tak boleh mohon pun, tak boleh masuk pun dalam UPU. Okay, so that's why ada juga kes dia 2.0 tapi dia tak boleh masuk sebab rupanya pengajian am dia dapat C- ke bawah. Automatik dah tak boleh masuk juga walaupun dia dapat 2.0. So kena tengok syarat-syarat dia sekejap lagi. Katalah semua orang calon-calon ini PNGK contoh 4 flat. Dia punya markah mereka semua sama 6.5 contoh ya. Markah merit untuk orang yang 4 flat 96.5. Bila awak tekan kira awak dah masuk PNGK, awak dah masukkan markah koko, awak tekan kira. Bila awak tekan kira, awak akan dapat jumlah dekat bahagian atas. Dia akan tulis markah merit anda ia adalah berapa peratus. Okay, itulah markah merit yang awak boleh jadikan satu kayu ukur nak memohon program yang mana yang paling awak berpotensi nak dapat. Okay, awak kena tahu awak kebanyakan syarat khas yang dikemukakan adalah syarat minimum. Bila awak lihat syarat minimum, awak tengok lepas ni memang lepas kalau ikut kiraan. Tetapi bila awak lihat pula purata markah merit orang yang berjaya dapat, dia totally jauh berbeza. Sekejap lagi saya akan tunjuk dekat mana awak boleh lihat. Okay, so kalau katalah orang dapat 4 flat, 3 flat, tengok beza dia. Yang 4 flat dapat 96.5. Tak kira awak aliran sastra ke, aliran sains ke, STEM ke, tak kira. Semuanya sama. Okay, PNGK letakkan.
Okay, markah kalau katalah awak dapat 3 pointer, 74%. Kalau 2 pointer, ngam-ngam, 51%. Itu kalau markah Koko 6.5. Kalau lebih kurang daripada itu, jadi markah tu akan berkurang lah. Kalau awak dapat contoh 3.67, awak letaklah dekat PNGK tu, awak scroll, awak nampak 3.67. Awak tekan, markah Koko katalah awak dapat 5, awak tekan. So awak tekan kira, awak dapatlah markah merit tersebut. Okay, boleh ya? Kalau boleh tanda, boleh bagi signal dekat ruangan chat tu ke kan, supaya saya tahu okay, awak semua boleh follow lah. Okay, kena aktif sebab dah malam kan, jangan saya deaktif. Okay, boleh? Okay, bagus Khairina, Izzati, bagus. Alright. So saya nextkan kalau dah faham dekat sini. Okay, untuk pengetahuan semua sebenarnya dekat kita ada 20 universiti awam. Banyak. Okay, banyak. Dan kita ada dibahagikan kepada 5 jenis universiti. Ada universiti penyelidikan atau kita panggil RU, Research University. Okay. Kalau kat sini MRUM, Malaysia Research University. Okay. Kemudian kita ada universiti yang berfokus. Berfokus ni dia dah ada dia punya kebitaraan, dia ada dia punya kepakaran. Okay, jadi kalau contoh macam UMT, dia kepakaran dia dalam lautan, marine, okay, dan lain-lain. UPNM untuk pertahanan. UPSI orang tahu untuk pendidikan, nak jadi cikgu. UUM adalah universiti pengurusan terbaik dah. Kalau budak-budak aliran sastra, UUM adalah first choice. Okay. UMK dia ada untuk kesenian, ada komputer ada. So dia ada fokus dia. Universiti komprehensif. Okey, komprehensif ni dia ada banyak macam-macam kos yang ditawarkan. Okey, dia tak ada pakar satu tapi dia menawarkan banyak dan ada banyak cawangan juga macam UiTM. Universiti Teknikal, kita ada 4 universiti teknikal, UTHM, UTEM, UNIMAP dan juga UMP. Jadi kalau katalah cikgu, saya ni minat dengan engineering. Minat engineering ya. Okay, tapi saya punya pointer antara 2.5, 2.8. Mana sepatut saya pilih? UTM the best lah kalau untuk teknikal dan juga kejuruteraan. Okay. Jadi kalau katalah cikgu UTM dia punya tinggi sangat, susah nak masuk. Betul. That's why you pilih lah universiti teknikal, sebab universiti teknikal ni dia dah fokus terus kepada teknikal dan kejuruteraan. Bajet yang dia dapat, dia memang all out untuk kejuruteraan dan networking dia sangat bagus dengan industri. So kalau awak nak more kepada teknologi, pergi universiti teknikal. Okay, dan juga kejuruteraan. Mereka ni kebanyakan tak habis lagi belajar dah dapat tawaran kerja sebab mereka ni banyak dah deal. Okay, dah deal dengan industri. Orang kata berkongsi teknologi lagi. So exposure lebih banyak berbanding UTM sebenarnya. UTM sebab dia lama. Okay, dia lama, okay, standard dia. So kalau mungkin ada orang kata cikgu, kalau saya nak juga pergi UTM boleh tak? Boleh, awak tengoklah program-program tu. Maka merit awak boleh tak capai? Kalau boleh, mohonlah UTM. Kalau tak boleh, mohonlah universiti teknikal yang lain. Tapi saya sarankan siapa yang memang minat kejuruteraan, terus target universiti teknikal. Okay, so kita juga ada universiti Islam, ada 3 dekat Malaysia ini, UIA, USIM dan juga UNIZA. Okay, cikgu boleh ke yang non-bumi memohon, non-Muslim memohon universiti Islam? Boleh, ada saja program yang dia terbuka untuk non-Muslim, tapi awak kena lihatlah dia punya syarat-syarat khas. Okay, dia kalau untuk non-Muslim contoh dia ada pendidikan moral, orang tu ada pendidikan moral boleh layak mohon. Tapi kena tengok syarat khas juga ya. Okay, untuk itu untuk STPM lah, degree. Awak semua layak memohon ijazah sarjana muda. Ada setengah universiti dia pakai sarjana muda. Ada yang tulis bachelor. So ada 3 jenis. Jangan kata cikgu bachelor tu apa. Sebenarnya sama level saja. Cuma panggilan saja berbeza. Alright. So yang bawah-bawah tu 3 politeknik, college community. Okay, contoh. Katalah awak tak melepasi 2.0. Okay, sebab memang ada kes murid dia tidak melepasi 2.0 untuk STPM. Kiranya dia takkan dapat sijil STPM pun. Okay, jadi dia kena patah balik lah. Dia tak boleh pergi degree tapi dia boleh mohon diploma menggunakan SPM. Okay, jadi jangan rasa oh cikgu saya tak dapat pergi, kawan-kawan saya malu semua tu.
No, sebenarnya awak boleh, mungkin masa awak saja kena ambil lebih masa daripada orang lain. Okay, so it's not the end of the world. Awak masih ada peluang. Jadi kalau ada kawan-kawan awak yang tak lepas 2.0, cakap dekat mereka jangan risau, jangan try mohon untuk lepasan SPM kategori B, sebab awak masih lagi boleh mohon diploma kategori B dekat UPU online. Tapi awak kena tulis tu lepasan SPM. Okay, bukan kategori tahun semasa. Alright. So untuk bila dikatakan lepasan STPM setaraf, semuanya layak memohon ijazah sarjana muda di Universiti Awam. Bila saya sebut UA, UA means Universiti Awam. Jadi awak adalah yang paling terbanyak STPM 2021. Okay. Awak punya pesaing adalah matrikulasi, lepasan matrikulasi, asasi sains UM, asasi pintar UKM, asasi UITM. Okay. Sebenarnya asasi sains UM dia boleh mohon direct masuk UM terus, tapi kadang-kadang dia ubah fikiran, dia nak pergi universiti lain. Jadi hanya 3 asasi ni saja yang dibenarkan memohon dalam UPU online untuk pergi degree universiti lain. Bukan mesti yang dia asasi di tempat yang sama. Okay. Contoh asasi UPNM, dia tak boleh. Asasi UPNM wajib ambil degree UPNM. Okay. Asasi contoh UNIMAS, UUM, asasi UUM wajib ambil degree dekat UUM. So kena faham. Dan dalam masa yang sama, awak punya pesaing adalah daripada lepasan STAM, Sijil Tinggi Agama Menengah 2021 dan 2022, juga diploma setaraf. Okey, nampak tak perkataan diploma setaraf? Di bawah diploma setaraf ni ada kategori E, F dan G. Di sinilah contoh, katalah awak ada senior STPM 2020, dia tak dapat mana-mana tawaran last year, atau mungkin dia tak mohon, dia nak kerja ataupun dia ada masalah-masalah lain, dia boleh memohon di bawah diploma setaraf. Tapi tak banyak program yang mereka boleh memohon. Okay, program dekat Universiti Awam dia melebihkan untuk pelajar STPM, matrik, asasi dan STAM. Okay. Kalau siapa yang nak daripada diploma nak pergi degree pun dia kena 3.0 ke atas. Bawah daripada itu mereka tak digalakkan untuk sambung belajar. Okay, kerja dulu nanti baru sambung belajar, tambah pengalaman. Okay, wajib. Okay, siapa-siapa yang nak memohon STPM dia terbuka kepada warga negara, pemastautin tetap. Okay, ada kad pengenalan. Okay. Wajib ya. Awak semua sudah dapat form 6, of course lah kepujian bahasa Melayu dan lulus sejarah. Okay, dekat sini PNGK ni kalau awak dapat ngam-ngam 2 dan ada lagi 3 subjek lain termasuk pengajian am C, insyaAllah lah awak melepasi. Okay. Tapi kalau katalah awak hanya ada 2 saja mata pelajaran yang C, satu lagi C minus, automatik dah tak boleh dah nak memohon. Awak nak key in pun dia tak boleh masuk. Okay. Dan buat masa sekarang di dalam sistem untuk lepasan STPM dah ada keputusan SEM 1 dan SEM 2. Jadi kalau awak perasan bila awak nak scroll untuk memohon, mungkin ada program yang awak nak tapi tak muncul dekat dalam awak punya senarai. Contohnya program yang ada temu duga. Okay. Mungkin ada syarat bila dikumpulkan CGPA 2 semester itu, dia tidak melepasi salah satu syarat. Contoh subjek ke, patut subjek tu mesti B, awak dapat B minus. Automatik dalam senarai awak tidak ada program itu. Sebab saya tahu last year ada seorang murid saya, dia form 6 dekat St. Michael. Saya tolong dia bagaimana dia nak key in. Okay, baru dia pun memang tanya saya, kenapa cikgu saya nak minta UM punya law tapi tak ada dalam senarai. Bila saya cek-cek memang dia tak lepas syarat. Jadi automatik daripada 3 law dia nak mohon, dia hanya boleh mohon 2 saja. Dan itu bukanlah pilihan utama, tapi saya kata dah itu saja rezeki yang awak boleh mohon sekarang, mohon antara 2. Sebab awak tak boleh buat apa. Okay, dia dah saring siap-siap. Sebab untuk SPM mereka tak ada keputusan, mereka boleh key in berapa saja pun. Okay, tapi untuk STPM dah ada semester 1 dan semester 2 punya keputusan di dalam sistem. Dan muat sekurang-kurangnya band 1. Okay, kalau katalah awak nak mohon program-program yang contoh kesusasteraan bahasa Inggeris, contoh nak mohon law, okay, nak mohon mungkin kata doktor, memang mereka letak
TESOL, contoh TESOL mereka letak dalam syarat 4 band 4 sekurang-kurangnya. Okay, untuk kos-kos itu. Tapi kalau awak ada band 5 dan band 6, itu memberikan awak kelebihan sebenarnya. Kalau ngam-ngam tu, dia orang akan tengok lah waktu interview nanti. Okay, alright. So, keputusan, okay, keputusan MUET. Kalau ikutkan, kalau diperoleh sebelum atau pada tarikh tutup, dia boleh diguna pakailah. Okay. Kalau tak ada tapi macam last year punya case, mereka MUET tak keluar lagi tapi mereka dah kena isi. Jadi ada yang dapat, kemudian dia kena habiskan, dia kena selesaikan ada beberapa paper bahasa Inggeris semasa dia degree. Okay, sebab sekurang-kurangnya kena dapat band 3 atau band 4 saya rasa sebelum awak bergraduat. Kalau tak, awak tak boleh graduate. So itu pun kena lihat syarat-syarat seperti ini. Okay, so awak di bawah kategori STPM, kalau tak ada dua subjek yang ada dalam senarai, automatik anda dimasukkan dalam aliran sastra. Okay, sebab walaupun dalam pengiraan merit sama je kiraan dia, tetapi ada khusus, okay, ada khusus yang dia hanya aliran sains saja boleh masuk. Ada khusus yang ataupun ada program yang nak aliran sastra je. Ada yang dua-dua pun boleh mohon. Jadi bila awak nak menyelesaikan program, awak kena lihat, awak ni kena make sure course yang awak minta tu memang dibuka untuk aliran yang awak ikutilah. Okay. So untuk pemilihan macam mana awak nak dapat tawaran, okay, berjaya ke tak berjaya, dia akan tengok macam-macam benda. Okay, pencapaian akademik terutamanya lah dalam SCPM. Okay, aktiviti KOKO, that's why KOKO kategori sangat penting. Okay, awak bayangkanlah bila awak dah kira markah merit, katalah 85.1 markah merit dan 85.2, beza 0.1 antara 85.1 85.2, antara itu ada 1,000 orang. Okay, ada 1,000 orang. So awak bayangkan persaingan yang sangat tinggi. So kadang-kadang for flat, katalah orang yang dapat for flat ramai. Okay, tapi apa yang membezakan mereka? Aktiviti ataupun markah PAJSK. Okay, kemudian ada melihat kombinasi subjek sesuai tak dengan program yang awak mohon. Okay, grade mata pelajaran untuk pengiraan markah akademik, itu yang saya kata tadi, PNGK semua tu. Okay, memenuhi syarat khas. Okay, di bawah awak perasan tak tadi bila saya letak panduan calon, ada bawah tu ada e-panduan. Okay, dekat e-panduan itulah awak akan boleh melihat syarat-syarat khas program. Okay, mestilah ada band, ada orang bila dia ada contohlah dia ada matrik, dia ada semua tapi dia tak sempat ambil MUET. Jadi boleh tak mohon? Kalau waktu masih sebelum tawaran kelulusan tawaran itu, dia sempat nak key in, contoh nak kemas kini, okeylah. Tapi kalau tak sempat, kemungkinan besar dia akan gagal mendapat tawaran. Okey. Ada program yang ada temu duga ataupun berbentuk ujian. Contoh macam TESOL. Contoh seperti program-program kritikal, medik, farmasi, dentist, okay, law, okay. Ini semua adalah program-program yang kritikal. Perakaunan pun ada. Jadi yang juga berbentuk bakat, contohnya muzik, sukan. Dia ada ujian-ujian yang awak kena ikuti, kena jalani sebelum keputusan keluar nanti. Okay, dalam bulan 6, bulan 7 nanti ada banyak sesi temuduga. Jadi awak kena alert. Kalau awak terlepas temuduga, automatik program yang awak mohon tak dapat. Okay, tapi yang lain-lain mungkin boleh dapat. So jangan risau. Okay, program pengajian pemohon mengikut keutamaan. So dekat sini dia akan tengok. Jangan, okay, contohlah awak kena isi berapa program? 12 program. Okay, banyak 12 program tu. Ada pernah orang tanya, cikgu, kami akan dapat berapa tawaran? Okay, sama ada awak dapat satu ataupun tak dapat langsung. Okay, satu atau tak dapat langsung. Jadi sebaiknya kalau nak isi 12 tu semuanya yang awak pilih, yang awak ada minat nak belajar. Kadang-kadang orang kata, cikgu saya minat 8 je, 4 tu saya bantai lah. Cincai sajalah, letak saja apa-apa.
sebenarnya tiba-tiba kalau katalah awak dapat nombor 9, 10, awak nak cakap UPU, cikgu saya tak minat, boleh tak tukar? Maaf ya, UPU tak layan. Okay, dia kata take it or leave it sebab yang memohon ramai. Jadi awak kena bijak dalam memilih program yang awak nak key in di dalam sistem. Dan last, memang kena tengok bilangan tempat. Mungkin awak, cikgu saya layak, kenapa saya tak dapat? Seikutkan ramai orang layak, tetapi kita terhad, kita ada kuota tempat. Okay, mungkin untuk satu-satu kos dia tak boleh lebih 100 pun orang. Okay, untuk satu program itu. Kalau contoh berbentuk medik atau yang banyak duduk dekat lab, itu semua mungkin dalam lingkungan 70-60 saja. Okay, so of course lah akan pilih yang terbaik dan yang menjadikan mereka pilihan pertama. Itu sebab saya sebut pilihan pertama sangat penting. Okay, memang akan ikut 90% markah akademik STPM awak dan 10% markah co-curriculum. Jadi siapa yang nak mohon, cikgu saya nak jadi cikgu sekolah menengah. Kalau nak jadi cikgu sekolah menengah, kena meletakkan pilihan pertama dan kedua program pendidikan. 2 saja boleh letak. Dan kena letak nombor 1 dan nombor 2. Kalau awak kata minat, of course awak kena letak dekat tempat paling atas. Okay? Tapi katalah cikgu, saya tak berapa minat. Tak payahlah letak. Okay, sebab siapa yang mohon ijazah sarjana muda pendidikan, dia kena ada 2 level. Satu, melepasi ujian maksi. Ujian maksi ni awak kena jawab online lah dalam satu masa tempoh. Ada berbentuk psikometrik, ada soalan-soalan lah. Okay, jadi kalau awak lepas orang kata lulus ujian maksi, baru akan dipanggil untuk temuduga. Kalau maksi awak gagal, awak siap-siap maksi gagal, katakan tidak melepasi tahap, automatik awak kena ingat awak dah tak, dia memang tak lepas. Jadi kena siap sedia, kena mohon program lain. Waktu awak boleh kemas kini, kena letakkan program lain. Okay, alright. So macam mana pengiraan? Ini saya rasa semua orang tahu kot kan. Saya dah form 6 dah nak habis semester 3, mesti tahu macam mana nak kira PNGK. Tapi dekat sini saya tunjukkan juga PNGK itu bagaimana. Okay, jadi kalau awak masa ni awak dah ada SEM 1 dan SEM 2, campurkan PNGK tersebut, bahagi 4 darab 90. Itulah markah akademik awak. Okay. Okay, berapa yang awak dapat tambah untuk 2 semester, bahagi 4 darab 90. Okay, so awak dapatlah. Untuk markah co-curriculum, last year cikgu awak semua dah siapkan, dah hantar pun ke Kementerian Pendidikan Malaysia di bahagian sukan, koko dan kesenian. Okay, so markah merit tu apa? Cikgu, awak semua kena tambahkan markah akademik dan markah co-curriculum. So dekat situlah awak akan dapat markah awak. Okay, tolong ingat fasa permohonan ini. Kalau rasa tak boleh nak salin ke, tak sempat ke, tak apa. Nanti saya akan bagi slide ni kepada Cikgu Zila. Cikgu Zila boleh share pada awak semua. Okay, saya boleh bagi yang full punya untuk daripada JPT, tapi dia campur SPM dengan STPM setaraf. Yang ni saya dah keluarkan hanya untuk STPM saja. Jadi tak banyaklah slide dia. Kalau tak dah dekat 50 lebih jugalah. Okay. So untuk permohonan dah dibuka hingga tarikh 31 Mac next week. Kalau boleh isilah minggu ni, jangan tunggu-tunggu. Okay, boleh isi 12 pilihan, minimum 6. Cikgu, saya memang 6 je saya nak isi. Program lain semua saya tak minat. Boleh tak? Boleh. Isilah 6 itu. Okay. Tapi kalau katalah cikgu, contohlah cikgu, saya ada 8. Okey tak kalau 8? Bolehlah. Daripada 8 tu biar 8 yang betul-betul awak minat. Daripada awak pilih 8, dah tulis 8 yang awak minat, tiba-tiba awak tambah lagi 4 yang awak tak minat, main cincai je. Okay, sebab apa? Bila awak, katalah awak isi 8 tu awak tak dapat. Okay, awak gagal mendapat tawaran. Awak boleh tekan rayuan. Boleh isi tekan rayuan, boleh pilih lagi 4 program yang lain. Okay, tapi kalau katalah awak isi 12, tiba-tiba yang nombor 12 tu awak dapat, awak nak merayu, tak boleh. Sebab UPU dah bagi tawaran. Awak wajib pergi. Sama ada awak wajib pergi atau awak tolak terus. Bagilah tempat tu dekat orang lain. Tapi UPU tak akan bagi yang lain. Okay, dia tak akan bagi yang lain. So that's why
biarlah pilih yang betul-betul awak minat nak belajar dekat dalam UPU tu. Kalau 8 je lah. Tak payahlah letak 4 tu yang lain-lain yang awak, alah cikgu, saya tak minat tapi mak saya suruh misi. Jangan. Okay. Sebab bila macam tu awak masih boleh tekan rayuan, boleh lagi mohon yang lain. Okay. Kemudian kalau program temuduga pendidikan mesti diletak dekat nombor 1 dengan nombor 2. Okay. Kalau tak nak yang pendidikan pun boleh letak antara 1 hingga 4. Boleh mana-mana kat 1 hingga 4 tu awak boleh letakkan program bertemuduga bukan pendidikan. Contoh macam medik, law, English punya program ataupun architecture. Itu semua pun ada interview. Jadi awak boleh letak antara 1 hingga 4. Okay. Kemudian jangan risau nanti awak punya untuk akan datang bila 31 Mac ni ditutup, okay, dah tutupkan sistem. Bila keputusan nak keluar nanti, dia akan buka sekejap selama 5 hari untuk awak kemaskini pilihan program. Waktu itu SEM 3 ulangan semua dah masuk dah dekat dalam sistem. Jadi dia ada kiraan barulah. Jadi mungkin juga ada program yang digugurkan. Mungkin ada program yang awak tak lepas syarat, okay, digugurkan. Jadi awak kena masukkan program yang lain untuk menggantikan yang ada di dalam itu. Okay. Tarikh temuduga. Okay, fasa temuduga adalah pada Jun hingga Ogos. Jadi bila UPU dia bagi announcement, okay, universiti-universiti tersebut dah mulakan sesi temuduga ataupun ujian. Jadi kalau contoh dalam pilihan awak ada pilih temuduga UKM contoh ya. Jadi dia kata okay, UKM dah buka. Jadi mereka akan bagi satu link, awak kena tekan link tersebut dekat website UPU tu, tekan link tersebut, link tu akan pergikan bawa awak ke website UKM, awak masukkan nombor IC, dia akan bagi tahu awak dipanggil temuduga ataupun tidak. Itu cara dia. Jadi sepanjang Jun hingga Ogos tu especially orang yang ada memohon program yang ada interview, ujian, kena alert. Sebab bila awak terlepas, minta maaf lah, mereka tak akan panggil dah. Okay. Sebab bila awak dah semak, awak temuduga, dia akan bagi tahu cara untuk ditemuduga. Mungkin sama ada waktu tu mungkin dah boleh bersemuka. Kalau dulu kena pergi center lah, kena pergi center. Okay, bila awak letakkan dekat dalam borang permohonan, zon temuduga jangan tulis zon tengah. Banyak orang tersilap, cikgu Perak dekat tengah Semenanjung. Okay. So saya letaklah zon tengah. Salah. Kita Perak ni terletak di zon utara. Jadi kalau tak itu yang awak kena pergi interview mungkin Melaka ke Negeri Sembilan ke. Okay. So that's why tolong alert, tekan zon utara. Perak di zon utara. Okay. Lepas itu dijangka. Dijangka tarikh kemaskini 4 Ogos hingga 8. Bermaksud keputusan awak akan keluar awal bulan Ogos. So waktu itu keputusan tawaran tak belum bagi lagi ya. Awak kena buka, tengok balik awak permohonan awak dan sistem, adakah masih kekal semua ada ataupun ada yang digugurkan, disuruh kemaskini, tukar. Istilahnya kemaskini, sebenarnya awak kena tukar yang lain lah. Okay. Alright. So pada waktu itu program yang ada temuduga dah tak ada dalam senarai. Dah tak ada dalam senarai dah. Okay. Yang ada yang program-program yang tak ada temuduga. Sebab proses temuduga dah berjalan, mereka dah mula memproses nak bagi tawaran ke tidak. Okay. Dan pada waktu itu memang ada bahagian, pelajar yang perlu upload ke maskini keputusan. STPM tak payah buat apa-apa ya. Tak payah, cikgu saya kena kemaskini ke, saya punya keputusan saya kena upload keputusan ke, tak payah, jangan buat apa-apa pun. Sebab dalam sistem dah ada awak punya keputusan. MPM dah hantar, so awak jangan risau, okay? Dan tarikh hebahan adalah bulan September, minggu ketiga, baru awak boleh tahu sama ada awak dapat tak tawaran daripada UPU. Kalau tak dapat, dia akan ada butang rayuan. So awak boleh tekan butang rayuan. Kalau dapat tak suka, awak dia akan bagi tempoh, awak setuju tak nak terima? Setuju atau tidak?
Kalau awak setuju, jangan lepas tu cikgu saya ingat saya nak minat tanda setuju. Lepas tu saya pergi, lepas tu saya nak minta tukar. Biasanya universiti tak layan. Okay, universiti pun tak layan. Okay. Dia biasanya akan tengok juga macam mana performance awak semua dekat SEM 1 dan SEM 2. Kalau macam saya di UPM, kalau orang tu dah nak gagal berhenti baru dia bagi offer lain. Okay, dia bagi diploma ke, dia akan bagi program tapi program yang sangat limited lah. Mungkin yang awak tak minat juga. Okay, so kalau katalah ni memang awak terima. Kalau awak rasa cikgu tak apalah saya sanggup tolak, saya nak juga program yang saya nak dekat tempat lain, swasta ke, tunggu second intake ke pun boleh juga. Okay, tapi boleh tak ada masalah. Sebab ada setengah universiti dia ada buat second intake. Cuma bila second intake ni dia punya tujuan memenuhi kekosongan. Kalau program tu masih ada kosong barulah dia buka second intake. Kalau program tu kritikal tak ada dia buka dah. Okay, sebab dah penuh, mereka limited. Okay, kemudahan lecturer semua limited. Okay, so selepas macam mana nak dapat surat tawaran, sehari selepas awak cek tawaran tu, awak klik terima, automatik selepas itu awak boleh dapat surat tawaran dan tempoh rayuan adalah dalam 10 hari. Okay, bilangan pilihan awak boleh mohon untuk rayuan ada 4 pilihan. Okay, dan pendaftaran awak akan masuk study dekat universiti pada minggu pertama Oktober nanti. Awak boleh sambung belajar. So awak ada sekarang bulan nak habis kan, nak habis bulan 3 kan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 7 bulan, 6 bulan lah. So siapa yang nak kerja, bolehlah kerja nak cari duit sikit ke kan, so bolehlah, tak ada masalah pun. Okay, so dekat sini saya screenshot bila awak nak memohon, kan tadi saya kata awak kena tekan e-panduan. Okay, bila awak tekan e-panduan untuk syarat khas, okay, awak boleh tekan dekat tepi, awak tengok dekat tepi belah kiri ada laman utama mengenai IPTA, senarai program, syarat dan juga laluan kerjaya. Jadi kalau awak nak tengok berdasarkan bidang, contoh saya bagi kat sini sebab dekat dalam SMK dan Tasik dia ada aliran sains sosial kan. Okay, ada aliran kita tak panggil sastra lah. Okay, so katalah budak sains pun ada juga yang minat bisnes. Jadi bila awak buat carian, dekat pilihan carian dia akan keluar 3 bahagian. Satu untuk IPTA, satu untuk bidang dan satu lagi adalah untuk temuduga, program yang ada temuduga. Jadi kalau awak nak cari program, awak lebihkan program. Cikgu, saya yang penting saya nak program, bukannya saya nak target universiti. Okay, so awak pilih carian tu, awak tekan bidang. Dia akan dekat bidang, lepas tu kat bidang tu dia bila awak tekan dia akan keluar semua bidang, law lah, business lah, accounting, everything pun akan keluar dekat situ. So contoh dekat sini katalah saya nak business and administration. Okay, kategori STPM dekat sini sama ada sains ataupun sastra. Okay, so siapa yang dia ada 2 mata pelajaran sains yang tadi tu, automatik dia sains. Kalau tidak ada, tak cukup, ada satu pun kira dia sastra. Okay, boleh ada 11 program boleh dipohon. Okay, bila saya tengok dekat business and administration ini, sains dan sastra dua-dua pun 11 boleh memohon mana-mana 11 program ini. Okay, itu kalau awak klik dekat bahagian senarai program, dia akan keluar senarai. Okay, nampak tak UiTM yang pertama sekali itu, sarjana muda perniagaan muzik kepujian, ada tanda hashtag. Hashtag itu bermaksud ada temuduga ataupun ujian. Jadi kena letak dekat pilihan berapa kalau dekat dalam UPU. Okay, kalau awak memang itulah yang paling utama awak nak, letak dekat nombor 1. Okay, kalau kata cikgu, kalau okey juga kalau nak ni, tapi itu bukanlah sasaran yang pertama, tapi awak nak try, boleh letak dekat 2, 3 atau 4. Jangan letak 5. Sebabnya memang tak boleh. Okay, kalau ada hashtag bermaksud ada interview. Okay, bila kata muzik, awak kena lihat syarat dah. Kadang-kadang dia nak tengok awak ni ada tak ujian ABRSM, pernah tak mengikuti latihan grade berapa. Okay, tahu tak bermain dengan muzik ataupun menyanyi, dia ikut dia orang lah. So
Itu kalau kita nak tengok senarai. Okay, so kita buat pilihan carian ikut bidang. Okay, ini contoh ya. Awak lihat, ini untuk law. Sebab law ni ada budak sains pun minat, ada budak sastra pun minat. Jadi saya letakkan law. Okay, kalau bila saya buat carian, okay, untuk law, satu untuk sains dan satu untuk sastra. Untuk aliran sains hanya 6 program saja ditawarkan untuk aliran sains dan untuk murid sastra ada 7 program. Macam tadi 11 tu sains pun boleh, sastra pun boleh. Tapi bila kita tengok katalah law, ada program yang aliran sains boleh mohon, tempat ada IPTA dia boleh mohon, ada yang tak boleh. So bila saya buatkan senarai itu, okey, kita boleh nampak kalau universiti mana yang dia tak buka kepada aliran sastra. Aliran sastra ke aliran sains? Sepatutnya sastra. Sorry. Patutnya sastra tu. USIM tu untuk sastra. Okey? Sebabnya 6 untuk law, untuk sains dan 7 untuk ni. So 1 ni adalah sebenarnya sastra, lebih untuk saya. Maaf saya tersilap kat situ. Okey? Jadi ada yang buka untuk dua-dua, ada yang buka hanya untuk salah satu. Okey. Dan untuk law hanya universiti ini saja. UIA, UITM, UKM, UM-Niza, USIM dan UM. Okey. Bila saya lihat markah merit untuk setiap program ini, awak lihatlah purata merit semuanya 90 ke atas. Jadi kalau awak dapat 4 flat, contohlah 4 flat, tambah dengan 1.69. Kalau katalah kan, paling contohlah nak pergi UIA. Okay, UIA, Sarjana Muda Undang-Undang UIA. Paling minimum maksudnya dia kena dapat markah akademik adalah 86. Katalah kan, kalau dia punya koko dia 5% saja lebih kurang, dia kena dapat paling kurang markah akademik dia 86, 85 macam tu. Okay, kalau 4 flat memang automatik lah 90% punya markah. Kalau akademik 90, 4 flat jadi yang lebih-lebih tu adalah akademik dia punya koko. So ini kalau awak nak buat perbandingan, awak buatlah macam ni, ikut bidang. Okay, tapi ada setengah murid, cikgu saya tak kisah pun program apa asalkan saya dapat USM. Saya nak USM juga, tak kira lah apa program. Jadi awak boleh buat carian berdasarkan IPTA ataupun universiti awam. Okey. Tu ada cara-cara dia. Okey, contoh macam tadi kan saya kata untuk aliran sains dan sastra ada 11 program yang boleh dipohon oleh aliran sains dan sastra untuk bahagian bidang bisnes. Jadi kita tengok di bawah bisnes ini ada apa? Ada program apa, universiti awam apa, okey, yang boleh dipohon dua-dua. Tengok dia punya pemarkahan purata markah merit. Okey. So bila awak dah tahu markah merit awak, okey, awak bandingkan dengan purata markah merit ni. Kenapa purata markah merit ni penting? Sebab kebanyakan purata markah merit ni menunjukkan markah merit pemohon yang berjaya ditawarkan program ini. Okay, contohlah mungkinlah dalam masa 5 tahun tu orang yang dapat mungkin 70% hingga 75%. Okay, sebab dia kata purata, average. So dia tak semestinya tepat. Mungkin ada tahun dia tinggi sikit, ada tahun dia rendah sikit. Tapi dalam range begitu. Okay, awak belajar matematik kan. So tahu maksud purata tu apa. Okay. So kalau katalah cikgu, bila saya memang minat perniagaan, saya punya markah katalah 70. Okay, campur merit, campur koko semua markah 70. Jadi program apa yang awak rasa awak nak letak di nombor 1 yang berpotensi awak dapat dan minat? Okay, so katalah awak dapat markah 70. Antara ni mana yang awak rasa boleh dapat? Siapa rasa dia boleh jawab? Mana yang dia rasa dia macam ada potensi boleh dapat kalau markah dia lebih kurang 70 lah. Kalau awak tengok senarai kat sini ada UiTM, ada UMK, ada Unimap. Gavin. Okay, Gavin. UMK kot. UMK, yes. Kalau ikut sini UMK lah. Walaupun orang kata, cikgu, UMK ni macam tak glamour.
Memanglah tak glamour. Tetapi kalau awak nak dapat belajar dekat universiti awam dengan keputusan yang ada sekarang, mungkin itulah yang paling mudah untuk awak dapat. Okay? Tapi boleh tak, cikgu saya nak minta, saya tak nak UMK jauh sangat lah kan. Boleh tak saya nak try Unimap? Saya punya markah 70, Unimap dia 72. Boleh tak? Saya rasa kalau ada beza dua lah, dia lebih kurang 2.0 lah. Contohnya 7 awak dapat 70, awak boleh mohon daripada 68 hingga ke 72, 73. Masih lagi saya rasa awak ada potensi untuk dapat. Okay. Tapi kalau katalah yang ada temuduga ni, nampak tak ada program temuduga UMK, nampak tak? Mod 2U 2I. Faham tak apa itu 2U 2I? Siapa pernah dengar 2U 2I ni? Kalau tak pernah, bagi tak pernah. Cikgu bagi cerita. Ada tak? Ada tak? Siapa pernah dengar mod 2U 2I kita panggil? Tak pernah. Nurul Furin kata tak pernah. Okay, majoriti. Natasha pun kata tak pernah. Alright. 2U 2I bermaksud 2 tahun di universiti dan 2 tahun di industri. Macam setengah-setengah program, dia punya praktikal, contohlah kan awak belajar 4 tahun, praktikal dia 6 bulan dekat industri. Itu tapi kebanyakan industri kata tak cukup lah, mereka ni macam tak dapat expose dengan banyak. Jadi that's why mod 2U 2I ni diperkenalkan 2 tahun di universiti, banyak belajar teori everything dan terus praktikal. Awak belajar di dalam industri terus selama 2 tahun. Okay? Dan yang penyelia awak tu yang akan bagi awak markah. Jadi awak sebenarnya dah banyak expose kepada industri. Awak macam dah bekerja dah sebenarnya. Itu kelebihan mod 2U 2I yang tak banyak orang nak jadikan pilihan pertama. Sebenarnya bila awak ada banyak exposure dekat industri, awak ada lebih pengalaman sebenarnya. Okay? Alright. So awak boleh jadikan markah merit awak tu beza dia 2 atas, 2 tertinggi atau 2 ke bawah sikit lah. Okay. Kalau 70 boleh lah, 73 tu boleh lagi lah kan. Tapi kalau ada interview, awak kena all out. Sebab dekat interview ni lah yang membolehkan, yang buatkan awak berjaya boleh dapat. Mungkin sebenarnya ramai yang pointer lebih tinggi yang memohon. Tapi kenapa dia yang dapat tu sampai 69? Mungkin yang keputusan lebih bagus tu interview dia fail. Dia tak boleh meyakinkan. Okay? Dan orang yang dapat 69, 68 yang sederhana ni pula yang boleh perform. So that's why tolong buat homework, okay, untuk kalau awak ada sesi temu duga. Okay? Okay, boleh ya? Setakat ni boleh faham ya? Alright, contoh program yang memang contohlah kan yang hanya satu aliran je boleh mohon. Contoh kalau biologi, biochemistry, of course sastra, bila kita klik sastra kosong program ditawarkan. Okay, tapi kalau untuk kategori sains, memang untuk budak sains je, dia ada sampai 27 program akan disenaraikan. So that's why panduan ini penting sebelum awak nak buat permohonan di dalam sistem. Supaya permohonan, bila awak buat permohonan tu dia lancar, tak ada tak pastilah keluar balik. Cari dulu, datang. So make sure dah ada program yang awak nak, confirm, sure awak baru masukkan dalam permohonan. Ini apabila awak diminta untuk kemaskini. Bila tarikh kemaskini? Tadi saya kata ada jangkaan kan? Dijangka tarikh kemaskini. Berapa hari bulan? Siapa yang betul-betul dengar kan apa saya cakap? Yes. Okay. 4 Ogos hingga 8 Ogos. Okay. Bagus Khairina Izzati dengar. Dia memang mungkin di tengah catat kot. Okay, bagus. Okay, kita lihat pemohon A. Waktu ni keputusan awak dah keluar dah. Awak bayangkan result awak dah dapat dah. Awak dah seronok. Mungkin ada yang seronok, mungkin ada yang macam alah cikgu tak menepati jangkaan saya lah. Tak apa, waktu inilah awak boleh kemaskini. Okey, nah tengok pemohon A. Kita tengok pemohon A belah kiri. Okay, awak tengok kita ada, nampak tak pilihan 1, 2, 3 ada tanda hashtag. Maksudnya pemohon A ni dia meletakkan 3 program ada temu duga. Okey, daripada syarat dia bila ni dia tak layak.
Okay? Dan dia juga tidak dipanggil temuduga. Waktu fasa temuduga tu Jun hingga Ogos dia tak dipanggil langsung. Jadi automatik dia kena kemaskini, kena tukar dengan program yang lain. Pilihan kedua, dia layak tetapi dia tidak dipanggil temuduga. Juga kena kemaskini. Macam mana cikgu, dia mungkin dipanggil ataupun tidak, itu yang daripada keputusan awak. Okay? Mungkin bila dah banyak sangat, mungkinlah contohlah kan dia ada 1,000 yang layak. Mungkin dia tak adalah panggil semua, mungkin dia panggil mana yang 200 yang teratas saja. Jadi walaupun awak layak, awak 300 yang lebih bawah itu kan, yang banyak itu, jadi tak dapatlah terpilih untuk saringan temuduga. Okay? Tengok pilihan ketiga, oh dia layak dan dia memang dipanggil, jadi dia kekal kat situ. Awak tak boleh ubah kedudukan itu tau. Dia akan kekal di situ. Jadi yang mana tulis kemaskini, itulah awak kena letakkan program yang baru, ikut keputusan terbaru. Mungkin lebih bagus daripada jangkaan awak dan juga mungkin lebih kurang. So waktu tu awak kena fikir dalam 5 hari untuk kemaskini ni. Jadi sebaiknya waktu inilah awak meletakkan orang kata program yang betul-betul awak minat. Okay? Tengok pemohon B, dia letak 4-4 pun ada program temuduga. Okay, yang pertama pun layak dan dipanggil, automatik kekal kat situ, awak tak boleh tukar. Okay, yang kedua layak tetapi tidak dipanggil, okay, itu kena kemaskini. Layak dan memang dipanggil, memang awak akan mungkin dipanggil, mungkin serentak, mungkin berlainan masa tarikh, that's why you kena alert. Kalau you ada minta 4 universiti ke kan, contohlah kan, UM pun ada, USM pun ada, UKM pun ada, UIA pun ada, ini semua buat temuduga. Bila bagi tahu tarikh temuduga, universiti mana dah buka, awak kena semak 4 universiti. Okay, kecuali kalau awak memang tak nak, tak payahlah pergi. Alright, so pada fasa ini program temuduga dah tak ada. Okay, sebabnya waktu ini hanya tinggal untuk bagi tawaran saja. So dulu ada 15 panduan, sekarang dah tak ada 15 sebab patutnya satu lagi adalah awak membeli nombor PIN. Tapi 2 tahun ni, tahun lepas dan tahun ni, KPT menampung lah kan proses, kata wang proses, sebab kalau tak setiap seorang daripada awak kena bayar RM15.60 untuk isi UPU. Tapi disebabkan pandemik, batch last year 2020 dan you all punya batch sangat bernasib baik, tak payah beli nombor PIN semua, key in saja, mohon saja. Okay, itu untungnya. So nak panduan tu, inilah tadi yang saya sudah ceritakan. Okay, macam mana permohonan yang berjaya, dia akan tengok awak letak 12. Okay, contoh dia mesti melepasi syarat. So sekarang ni awak tak payah fikir-fikir dah, yang ada keluar dekat awak punya permohonan itu semua memang awak menepati semua syarat. Okay, tapi tengok pula kekosongan tempat, temuduga. Okay, kalau katalah syarat awak layak, tempat tak ada, keputusan tak dapat. Syarat lepas, ada kekosongan, temuduga ada tapi awak gagal, tak dapat juga. So ini proses dia. Okay, tengok boleh sampai nombor 12. Okay, sebab apa banyaknya apa? Sebab kekosongan tempat. Tempat tu sangat terhad. Okay, sebab bila semua orang sudah key in buat permohonan, markah merit semua orang dikira di dalam sistem. Dia tak muncul tau. Tak ada muncul dekat dalam awak punya permohonan, oh markah merit pelajar ini adalah berapa. Tak ada, takkan muncul. Jadi awak kena kira. Okay, jadi bila semua orang dah key in, sistem ditutup, sistem akan buat ranking yang dapat 4 flat, yang markah merit 100% sampai yang paling rendah. Dia akan susun. Jadi sistem pada waktu itu dia tak tengok, oh tengok orang nombor 1 dulu, tengok pilihan di 1, oh dia akan tengok semua orang punya serentak. Pilihan pertama semua orang punya serentak. Jadi that's why saya kata pilihan pertama tu sangatlah penting. Kalau ikut saranan JPT, isilah 12 pilihan. Tetapi saya banyak tengok murid-murid, dia minat beberapa saja, yang lain tu dia main isi saja, dan yang main isi tu yang dia dapat. Okay, lepas tu dia akan bagi tahu, cikgu saya tak minat lah, saya tak nak pergi. Saya nak pergi swasta. Tak apalah, maksudnya awak tolak lah. Tolak supaya orang lain yang dapat. Okay, sebab tu kalau katalah awak hanya minat 8 tak dapat, awak masih boleh tekan rayuan.
Okay, kalau awak dapat tawaran yang awak tak suka tak boleh. Okay, beginilah ni kalau tak berjaya ni, setiap bahagian pun dia tak berjaya. Okay, dia mesti ada pilihan pertama melepasi syarat, okay, tapi tak ada kosong. Pilihan kedua dia melepasi syarat tetapi ada kosong temuduga pula dia fail. Okay, pilihan lain bila sebab awak letak pilihan di bawah tu, orang lain mungkin letak pilihan di bawah tu nombor 1. Jadi orang lain dia akan itu saya kata yang meletak pilihan pertama tu sangatlah penting. So that's why you kena bijak dalam nak meletakkan. Okay. So that's why markah merit tu, jangkaan tu amatlah ni. Contoh awak dah ada SEM 3 awak dah melepasi exam SEM 3. So awak boleh jangka tak awak punya keputusan. Cuba masukkan jangkaan itu bersama dengan skor, grade, PNGK, SEM 1 dan SEM 2. So estimate dekat situ. Okay. Alright. Kenapa berjaya, kenapa gagal? Okey, jangan lupa ya, tekan bila awak dah isi CC sampai permohonan tu, dia akan keluar pernyataan. Okey, dia macam rumusan lah. No, awak punya alamat, awak punya ibu bapa punya pendapatan. Kemudian bawah tu, awak lagi satu awak kena key in SPM. Awak punya keputusan SPM yang lalu. Okey, sebab bila dia ada syarat yang melihat balik kepada SPM. Contohlah awak dapat 4 flat untuk STPM tapi awak nak mohon medik, contoh awak nak mohon medik tetapi awak dapat C untuk kimia dekat SPM. Tak boleh walaupun awak dapat 4 flat STPM. Sebab dia bila dah ramai yang cemerlang, dia macam mana dia nak ketepikan, nak bagi yang betul-betul bagus yang tinggal, dia akan tengok balik SPM. Dan syarat untuk medik adalah bio, fizik, kimia, admat. Tak boleh kurang daripada B. B tu paling minimum. Walaupun awak dapat 4 flat, SPM 5 subjek sains itu, pure sains itu wajib sekurang-kurangnya B. Tiba-tiba satu ada C, automatic medik awak tak lepas. Walaupun awak dapat 4 flat Okay. So itu kena ingat jugalah. So bagi mereka yang tergolong B40, OKU, orang asli dan atlet, bila awak key in, sebab sistem semua ada benda-benda ni. Jadi mereka akan buat saringan. So orang-orang ni ada kelebihan dia lah. Kita tak perlu key in pun, dalam sistem dah ada. Bila awak masukkan IC, mereka nak check, mereka masukkan IC awak, semua data tu mereka akan dapat. Okay, saya makan keputusan. Okay, beginilah. Ini seperti yang saya bagi tahu tadi. Kalau gagal dapat tawaran, yang gagal saja boleh mengemukakan rayuan dalam tempoh 10 hari, boleh masukkan 4 pilihan sahaja. Okay. So dekat dalam awak punya dashboard permohonan itu ada macam-macam trend permohonan. Trend permohonan ni lah dekat markah merit tu yang saya tulis purata markah merit tu. Okay, dan ada pentaksiran psikometrik, KE profiling, semua ada. Sebenarnya kaunselor memang dah masukkan data awak, mungkin data tu dimasukkan di dalam UPU juga. Okay. Alright. Apa lagi? Bila awak tengok dekat trend, ini masalah trend tu, bila awak klik memang dia akan jadi sangat lambat, dia loading lambat sangat. Jadi that's why saya rasa awak better tengok dekat e-panduan. Dekat e-panduan tu memang dah ada. Okay, bila awak nak survey tu, the e-panduan tadi tulis kat tepi tu. Sebab bila awak buka dekat trend dia akan jadi lambat loading. So nanti awak jadi fed up. Okay. Ada 1088 program yang awak boleh mohon, banyak. Untuk sastra ada, sains ada, dan ada 293 program yang bertemu duga dengan ujian. Okay. Ada 700 lebih yang tak ada temu duga ataupun ujian. Okay, ini adalah program-program kritikal atau program-program kompetitif yang ramai sangat orang yang memohon. Memang of course lah, perubatan, pergigian, farmasi, akaun, undang-undang, mechanical engineering, electrical, elektronik, chemical dan kejuruteraan awam. Okay. So kalau ikut sini sains lah. Ada sains lah yang kata sangat kompetitif. Okay. Yang undang-undang tu pun diorang boleh masuk. Itulah kelebihan sesiapa yang ambil sains. Sebab dia masih ada peluang untuk lompat pergi ke program yang bukan sains. Itu kelebihan. Tapi sastra tak boleh pergi ke program yang sains. Itulah kelebihan dia, kekurangan dia. Okay. Alright. So
Okey. Ini dia memang JPT dah bagi siap-siap. Okey, macam mana nak tengok. Contoh UKM, kejuruteraan mekanikal. Okey, markah merit 89. Tengok markah merit pada last year, tahun sebelum tu 89. Tahun sebelum ni 90. Maksudnya apa? Okey. Tapi tengok dekat UiTM pula sebelum tu 86. Last year 85. That's why range dia ataupun dia punya perbezaan tu lebih 2 atau kurang 2. So masih lagi awak ada peluang nak memohon. Okay. Ada interview, mana ada interview tu, of course lah, walaupun jangan ingat yang ada interview, oh cikgu markah meritnya rendah. Budak yang kurang-kurang bagus ke yang mohon? Tak. Yang mohon tu macam-macam pun ada. Tetapi bayangkan yang dapat 80, 81 pun boleh menandingi, boleh masuk menandingi orang yang lebih markah meritnya. Sebab apa? Dekat temuduga, dia kena bijak bercakap. Bijak bercakap, menunjukkan apa yang mereka minta. Okay? Alright. So ini untuk kejuruteraan, ini untuk perakaunan, sastra. Awak tengok untuk sastra semua 90 ke atas. Okay? Yang mana interview tu lagi tinggi lah. UM 99. Maksudnya 90% memang for flat. Dia punya markah koko dia 9.67. Gila betul kan orang kata. Memang hebat lah yang dapat tu. Alright. Ini adalah 10 program yang terbanyak permohonannya. Orang banyak jadikan dia pilihan pertama. Bayangkan yang pertama adalah pendidikan awal kanak-kanak. Nak jadi cikgu prasekolah. Itu yang paling banyak orang nak mohon, yang jadikan pilihan pertama. Bukan pilihan kedua, ketiga lagi, pilihan pertama. Dekat situ 2,000. So mereka tak tak letakkan markah merit. Jadi saya usahakan cari dekat e-panduan berapa markah merit dia kan. Markah merit dia tidaklah tinggi. Tapi bolehlah consider lah. Maksudnya bila ada interview ni, awak tengok pesaing awak sampai 2,000 lebih. So macam mana dia nak pilih? Dekat interview lah. Nak tengok betul ke budak ni minat pendidikan awak kanak-kanak, betul ke dia ni suka dengan budak-budak, kita test dia. Macam tu kan. So that's why interview ni sangat penting. Kalau awak betul-betul nak program tu, awak kena buat sedikit homework. Bukan sedikit, banyak. Okay, banyak homework. Sebab yang memohon tu semuanya yang terbaik yang melepasi syarat. Tapi mesti ada something pada pemohon tu yang membuatkan penemuduga rasa wow, okay, orang ni memang patut kami bagi program ni. Jadi awak kena tahu, contohlah kalau pendidikan awak kanak-kanak, awak kena tahulah kenapa awak pilih program itu, kenapa program tu begitu mengujakan awak, buat awak teruja kan. Apa target awak dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Sampai ke satu tahap dia akan tanya, awak tahu tak siapa nama dekan fakulti pendidikan. Okay? Sampai ke tahap itu. Okay, sebab dia nak buang yang ni, jadi dia akan kadang-kadang create lah bentuk soalan yang fakta. Okay, apa visi dan misi fakulti pendidikan awal kanak-kanak di UPSI? Contoh, jadi awak kenalah pergi, contoh nak macam nak tahu, awak pergi website universiti program ini, tengok apakah yang mereka tawarkan, apakah visi misi, ada tak dia mendapat apa-apa kejayaan, okay, di peringkat yang tinggi. Jadi awak kena tunjuk pada penemuduga awak memang nak sangat dan awak memang buat homework. Okay, so memang inilah. Tengok bachelor UPM punya bachelor perakaunan pun tengok sampai 99.68. Okay, so kalau nak tahu apa-apa tentang UPU, masuklah Facebook, Instagram ataupun Telegram dia. Semua ada. Okay, dekat website pun semua ada. Okay, dekat e-panduan tadi saya ada tunjuk e-panduan. Okay, ada macam-macam medium yang awak boleh dapat. Kalau ada masalah nak telefon, tapi biasanya memang engage lah. Okay, alright. Ini adalah contoh. Ini sewaktu saya di Samtec. Sebab di Tasik Damai tak ada tingkatan 6. Okay, di Tasik Damai tak ada tingkatan 6. Jadi di Samtec memang setiap tahun saya akan buat sedikit analisis. Saya cek satu-satu murid saya tingkatan 6, apakah program yang dia dapat, yang dia berjaya. Okay, awak tengok dekat calon 1007, dia dapat 3.5 ya. 3.5. Okay,
markah Koko 8.95. Okay, dekat situ saja dia baru dapat 87 markah merit. Tapi dia tidak berjaya dapat satu pun tawaran. Tapi dulu-dulu batch tak ada tau. Hanya pada tahun ini baru start mereka letakkan markah purata markah merit. Jadi kita tahulah program tu sesuai untuk kita, padan tak dengan kita ataupun tidak. Tapi dulu-dulu tak ada. Kena hanya tengok lepas tak syarat khas. Contohlah kalau dia 3.5 dia ingat dia boleh mohon contohlah medik kan. Medik walaupun dia kata syarat minimum 3.7, 3.5 tapi syarat dapat adalah 4 flat. 4 flat pun belum tentu dapat. Okay. Kalau yang dekat Samtec yang dapat medik yang ambil 5 subjek dan 5-5 pun dia A. Itu saja yang pernah dapat medik USM 2 orang. Tapi yang dapat 4 flat minta tak dapat. Okay. Tengok. Kemudian calon yang 1017. Dia dapat 4 flat tapi tiada rekod permohonan. Kenapa tak ada? Sebab dia tak mohon. Dia tak mohon, mungkin dia dapat offer atau dia nak pergi overseas kan. Dia dapat beasiswa mana-mana ke. So awak tengok sendirilah. Ini adalah kelas yang nombor 1, fizik kelas lah. Saya punya fizik kelas. Okay. Dekat sini kita memang saya buat sendiri. Okay. Tengok dekat 1008. Okay. Calon 1008. Dia dapat 3.08. Dia budak sains ya, budak fizik. Tapi dia mohon pengurusan program management hal ehwal antarabangsa UUM dan dia dapat. So maksudnya daripada aliran sains nak pergi sastra boleh tak? Boleh. Tapi make sure awak punya skor pun kena tinggi lah sebab persaingan awak ramai dekat sastra. Okay. Ini yang saya katakan yang ngam-ngam 2.0. Cikgu boleh ke dapat? Boleh. Memang ini testimoni lah. Testimoni bahawa kalau kita tidak terlalu fokus sangat nak bersaing dengan orang-orang lain, kita letak orang yang tak jadikan pilihan pertama tapi kita masih ada minat nak belajar. So dia punya keputusan ini, okay, dan dia dapat ijazah sarjana muda sains kepujian teknologi multimedia. Okay, dia punya markah 55.55 tapi dia dapat tawaran. Okay, macam mungkin orang kata cikgu UMK biasa orang tak jadikan pilihan pertama. Tu saya pasti. Jadi kalau kata awak sanggup, yang penting awak dapat belajar, semua kos sama saja. Keusahawanan dekat UiTM, keusahawanan dekat UMK, keusahawanan dekat Unimas, semua kebanyakannya sama je silibus, beza tempat je. Lepas tu brand lah. Kalau awak kira brand, alah UMK je, mungkinlah kot awak susahlah sikit kan. Yang penting awak dapat belajar. Okay, tengok ni, budak ni ngam-ngam je 2.0. Tapi nasib baik markah Koko dia tinggi. Okay. Dia dapat sarjana muda sains kelestarian dekat UMK. Sains kelestarian ni apa? Sains alam sekitar. Macam mana nak menjaga alam sekitar. Okay. Dan UMK antara yang terbaik jugalah. Alright. Ini contoh. Ini adalah yang saya buat sebab tu saya kata tiap-tiap tahun saya buat analisis. Cikgu Zila lepas ni mungkin kalau ada data kan buat. Jadi boleh bagi dekat murid ni testimoni kan. Macam mana kebanyakan budak SMK Jalan Tasik ni pilih apa, dapat apa kan. Tapi itulah kena rajin lah nak kena cari satu-satu. Kena cari satu-satu. Setiap cikgu ada, tahun ni ada berapa orang? 105 lah. Kalau ada 105 tu kita tengok satu-satu, masukkan dia punya kad penalan, cari waktu hebahan tu dijalankan. So waktu ini memang saya buat untuk 3 tahun 2017, 18 dan 19. Okay, ada pada waktu ni ada juga yang mohon Uniza. Uniza ni undang-undang. Ada murid di Samtec yang dia dapat tawaran Uniza, ada 2 orang. Okay, seorang dapat 2.5, seorang dapat 3.75. Dan mereka sambung undang-undang dekat Universiti Sultan Zainal Abidin. Mereka memang takut, cikgu kenapa saya dapat kat sana kan? Sana bukan universiti Islam ke? Memang universiti Islam tapi dekat sana bila dibuka tawaran dia nak memperbagaikan lah, tak nak lah nak bercampur, nak ada persaingan. That's why kalau undang-undang adalah program, bukannya semestinya awak kena ambil Islamik punya undang-undang. Okay. So UMK ada seorang. Waktu ni saya buat jadi saya boleh tengok lah yang terendah berapa. Contoh untuk RU, tengok makin lama dia makin tinggi. Okay, yang paling kurang pun 3. Okay, universiti berfokus ada macam-macam jenis. Alright. Itu saja. Ada soalan?
Saya cuba habiskan secepat yang mungkin. Okay. Sekejap. Mungkin ada soalan pada pelajar-pelajar. Ada. Cikgu. Ya. Jadi dikalaukan saya ada 12 option kan, tetapi 8 option saya memang pilih benda yang memang saya minat. Lepas tu 4 option lagi saya pilih yes masih program yang saya minat, tetapi daripada universiti yang rendah sedikit untuk backup. Boleh, asalkan kalau katalah awak dapat 8, 9, 10, 11, bila ditawarkan awak masih boleh nak belajar, masih boleh terima, masukkan. Saya tak nak yang 4 tu memang awak tak nak tapi awak masukkan cicai je. Itu tak boleh. Sebab nanti awak yang rugi sebab awak tak boleh buat rayuan. Tapi kalau katalah awak kata 8 betul-betul minat, 4 lagi tu okeylah cikgu, kalau saya dapat tawaran saya masih lagi boleh pergi dan belajar. Masukkanlah 4 itu. Tapi saya harap awak dapat yang atas-atas lah. Okay. Memang harap dapat yang atas lah. Okay. Ada soalan lain? Harapnya semua clear lah. Jadi boleh buat homework. Lepas tu kalau boleh key in, hujung minggu ni key in. Jangan tunggu minggu depan. Sebab saya dengar cerita ada murid nak masuk pun dah mula susah dah sikit. So kalau boleh dah habis kan? Saya pun dah SEM 3 dah habis ke? Cikgu Fiza, Cikgu Siti kejap Siuwe ada tak Siuwe? Siuwe 6 AS3 ada ke? ada ke? Tak masuk. Okay, dia ni hari tu dia ada tanya saya tahu cikgu. Dia nak masukkan maklumat peribadi lah. Saya rasa dia baru nak mula ni. Dia nak masukkan maklumat peribadi tu, minta nombor IC ayah, nombor IC ibu dengan exchange merah. Maksudnya wajib masuk lah dua-dua kolom tu. Tapi ayah dia dah meninggal. So penjaga tu dia nak kena isi nama apa? IC siapa? Cuba rujuk balik APDM. Kat APDM patutnya ada 2 kan penjaga. Jadi APDM ambil lah. daripada APDM tu. Sebab kami pun baru perasan ada budak-budak yang kami hadapi masalah yang sama. Jadi kami test, cuba kita tengok dekat APDM siapa yang dimasukkan. Kes yang sama jugalah, lebih kurang dah meninggal kan. Jadi lepas itu baru boleh masuk. Okey, saya check nanti suruh minta dia check APDM lah kelas dia. Okey, lagi satu soalan saya tadi, cikgu belum baca lagi kot. Apa saya tanya tadi? Tengok balik jap. Lupa pula tanya apa. Ni 12 kos tu ke? 12 kos tu tapi tak dapat pun 12 tu. Dan kita buat rayuan. Adakah kos lain dibenarkan untuk kita replace kos yang kita tak dapat tu? Sebaiknya masukkan kos yang kita tak pernah masukkan lah. Sebab kalau kita pernah masukkan tapi tak dapat, buat apa kita masukkan lagi sekali kan? Maksudnya bolehlah kita masukkan kos yang selain. Ya. Okay. Boleh, tak ada masalah. Untuk 12 tempat tu, untuk 12 tempat tu lah. Okey, cikgu. Sebab bila rayuan hanya boleh masuk 4 saja, dah tak ada 12 dah. 4 saja. Untuk 4 yang kita tak minta lah kan. Yang memang kita tak pernah masukkan kan. Lepas tu bila katalah 1 pun tak dapat, itu sebab tu kadang-kadang yang masuk tak main masuk ni kadang-kadang dia tak check dulu. Yang dia ni sebenarnya ada tak potensi dapat atau tidak kan. Jadi that's why kalau main key in je memang biasanya susah nak dapat lah. Jadi kalau kita dah cuba study, insyaAllah lah kot kan, bolehlah dapat salah satu. So pentinglah untuk pelajar-pelajar ni kira merit diorang kan. Ya betul. Tengok balik dia punya umum tu, apa tu namanya? Syarat umum dan syarat khusus kan. Betul. Okay. Jadi bila dah ada dalam senarai tu, maksudnya dia dah lepas syarat sebenarnya kan. Cuma kalau boleh minta dia estimate lah, campur dengan SEM 3, agak-agak lah kan. SEM 3 ni dia dapat ulangan tu mungkin dia ada perubahan sikit ke kan. Estimate lah, biasa tak jauh beza sangat lah walaupun tambah dengan SEM 3 kan. That's why dalam sistem dia orang dah masuk SEM 1 dengan SEM 2. Jadi ada budak kata, cikgu SEM 1, SEM 2 saya punya keputusan tak berapa sangat. Saya harap dekat SEM 3 dengan ulangan kan. Tapi untuk program-program interview dia akan tengok pada SEM 1 dan SEM 2 ni.
Hopefully tak tahulah kalau sistem tahun ni ada sedikit perubahan kot lah, sebab tadi dia tulis tak ada tapisan kan berdasarkan peperiksaan. Maksudnya kalau katalah awak ikutkan tak layak tapi ada dalam senarai, tik sajalah. Okay. Sebab mungkin sistem ni pun baru tahun ni yang ada orang kata di pohon sebelum keputusan keluar. Tahun lepas dengan tahun ni. Jadi mungkin sistem pun masih lagi orang kata update kan. Tengok kelemahan pada yang dulu, mungkin ada update kali ni sebab kami cikgu-cikgu memang tak boleh masuk, dia tak ada dummy untuk kita test. Jadi kami kena bergantung pada murid key in, murid tengok. Waktu tu lah kami pun kena sibuk-sibuk tengok sekali kan supaya kita tahu macam mana sistem ni. Kalau tak saya pun tak tahu. Last year kebetulan student saya minta, waktu tu saya dapat nampak bagaimana permohonan yang dibuat sebelum keputusan keluar untuk SEM 3. Okay, yang lain-lain ada? Saya rasa saya dah cover banyak dah tadi tu sebenarnya. Cuma saya laju lah kan sebab banyak benda teknikal. Kalau boleh saya nak semua orang pun dapat tawaran. Tak kira lah tawaran ke berapa, tapi yang penting awak minat lah. Tapi kalau katalah awak dapat tawaran sesuatu yang awak tak minat, lepas tu adalah swasta yang memberikan orang kata siap scholarship. Scholarship ni awak kena tengok ya, kena hati-hati sebab banyak yang kes dia bukan bagi full scholarship tapi dia bagi bentuk diskaun pada yuran. So awak kena alert bila yang private ni bagi awak tawaran. So jadi kalau keputusan awak bagus, kadang-kadang setiap A tu dia bagilah kan. Kalau for flat bagi full scholarship, awak tak payah bayar 1 sen pun. Tapi awak kena fikir ada yuran lain-lain. Yang free tu yuran pengajian sahaja. Yuran komputer, yuran lain-lain tu semua kena bayar juga. Okay. Mungkin awak dapat 3 pointer, mungkin awak hanya bayar 50% contohnya. Masih untung. Kalau katalah program tu biasa degree, kalau kat private dalam 40,000 ke atas. Okay, 40,000. So kalau katalah awak dapat 3 pointer, mereka bagi awak diskaun 50%, awak untung 20,000, masih lagi untung. Okay, sebab bila awak masuk universiti, of course lah 1 sem mungkin dalam 3,000 lah. 1 sem 3,000. Awak belajar 4 tahun ada 8 sem. 8 darab dengan katalah 3,000 baru 24,000. Sama juga kalau awak pergi private bayar 20,000. Okay, so kalau awak dapat tawaran daripada nak pergi private, of course private dia punya kemudahan tip-top, berbaloi dengan apa awak bayar. So kalau awak mementingkan kualiti, ada private yang memang macam UTP, MMU, siapa nak pergi law, MMU pun antara yang the best. Okay, BAC, Brickfields, okay, pun ada untuk A-level ya, bukan apa kita panggil apa tu, adalah program law dia, okay, untuk overseas punya. So ada soalan lain? Mungkin ada yang dah ngantuk ke kan? Ada yang dah ngantuk. Cikgu dah nak tidur ni. Tak pun. Cikgu kami tengah semangat ni nak key in lepas ni. Cepatlah habis kan. So kalau tak ada soalan, ada soalan tak? Ada soalan saya boleh jawab lagi ni. Jangan risau, slide nanti saya akan bagi pada Cikgu Zila. Cikgu Zila boleh share pada yang lain lah. Cikgu, saya nak refresh balik lah pengalaman beberapa pelajar sebelum ni kan. Bila cikgu sebut UMK tadi, ada pelajar saya yang 2 pointer pun dia boleh masuk UMK. Dan yang pointer 2 point lebih tu dia tak minta lah UMK, dia minta UiTM. Tak lepas. 2.7 pun tak lepas UiTM tau. So saya nak nasihatkan korang yang pointer rendah ni, yang berisiko untuk tak dapat universiti ni kan, yang suka sikit, kita mungkin boleh cadangkan untuk ambil yang okey, biasanya antara universiti lah yang orang jarang jadikan pilihan pertama. Bukan tak bagus, tapi orang jarang jadikan pilihan pertama. Dia letak 2, 3 adalah UMK, UMT, Unimap, UMP, UTEM Melaka, UTHM, lagi satu UMS dan Unimas. Dulu UMS Unimas dapat 2 lebih pun dia terima kan, tapi sekarang dia dah high demand dah sebab budak sanggup pergi sana. Jadi kadang-kadang ada program yang dia dah up sikit jugalah. Okay, so hati-hati ya pelajar, kita cuba mana yang terbaik lah untuk awak dapat masuk universiti buat degree. Betul. Ada juga yang ada second intake tapi tak banyak.
tak banyak. Macam UPSI ada juga yang second intake kan. Dia nak sangat jadi cikgu kan, tapi first dekat UPU dia tak dapat kan. Apa-apa pun tak dapat. Tapi ada orang ada rezeki dekat second intake. Tapi second intake pun ada ujian maksi juga. Ada ujian maksi, ada interview. Ujian maksi tu apa? Dekat dalam ujian maksi tu dia macam ujian personality. Kalau awak tidak menunjukkan personality seorang guru bila awak jawab, automatik lah kena reject. Dia ada tips dia sebenarnya. Okay? Maksud tu second intake tu apa lah? Yang rayuan Dia bukan rayuan, dia memang second intake. Dia Dia buka. ambilan tahun depan. Ambilan tahun depan. Dia ambilan sesi kedua. Ambilan kedua sesi 2022-2023. Masih 2022 lagi. Biasanya dalam bulan Januari, Disember macam tu lah dia akan keluar. Mungkin sebab kalau ada kosong lah kan. Ya, betul. Dulu banyak tapi sebab pandemik dia nak kurangkan orang, jadi dia tak ambil dah, tak buka banyak pengambilan. That's why betul. Okay, ada pelajar-pelajar lain Nak tanya ke? cikgu yang tanya ni? Pelajar-pelajar mana yang nak buat ni? Cikgu tanya cikgu apa? Cikgu nak masuk universiti lagi. Tak ada cikgu nanti kan dia tanya-tanya kita tahu. Sebab tu saya paksa dia orang masuk hari ni. Harap-harapnya dah terjawab lah semua yang tak bertanya ni. Dia kadang-kadang bila tengah buat tu baru dia terfikir. Betul. Tapi tak apa, Cikgu Zila dia dah expert dah sebenarnya kan. Sebab sini saya banyak Chinese dekat SMK Jalan Tasik. Sama lah macam Samtek kan. Samtek semua Chinese. Semua tu. Itu pun saya tak tahu apa cerita dia orang. Chan bagi taklimat. Harapnya okey lah tu. Sebab biasa saya tiap tahun saya bagi taklimat. Okey, ada? Tak ada? Okey tak? Dah pukul 10 ni. Kesian Puan Siti. Tak bersalah. Tapi maksud dia orang clear lah tu. Dia orang clear lah. Okey. Kalau apa-apa aja roger-roger je. Saya ada dekat Tasik Damai tu saya ada. Damai ke? Pergi situ je ya? Bagi tahu je. Okey lah Puan Siti. Tak ada pun, tak ada kot. Masih dah okey dah tu. Kot ya? Tak ada. Kalau sekiranya ada apa-apa bolehlah terus nak contact Cikgu Siti terus pun boleh kot. Nanti boleh share nombor phone ke? Boleh je. Ya, kalau mereka tanyalah. Boleh je, WhatsApp je. Okey. Boleh. Nak nombor telefon ke? Nak nombor telefon dekat ruangan chat ke? Saya type. Kalau siapa nak call saya ataupun WhatsApp, kenalkan diri lah. Saya takut saya confuse dengan budak saya. Budak saya ke budak sekolah lain pun ada juga saya bagi taklimat ni. Kenalkan diri dulu ya sebelum nak WhatsApp ke. Saya tak ada masalah. Cuma nanti takut saya takkan jawab dengan sangat cepat lah. Bagi saya masa kadang-kadang tu saya malam baru saya kadang-kadang ni okay. Okay, saya wish you all the best. Semoga pelajar SMK Jalan Tasik dapat keputusan yang terbaik pada tahun ini dan juga dapatlah mana-mana tempat yang awak suka, yang awak nak belajar lah. Okay, insyaAllah sama-sama. Okay, rasanya sampai di sini dululah. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Siti di atas perkongsian malam ni. Penonton kanan kita ada apa-apa kah? Sebelum kita nak tutup. Tak apalah. Kita mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Puan Siti Nafizah InsyaAllah kita nak jemput lagi ke. No problem, tak ada masalah. Boleh je. Cikgu Rozila pun dah banyak pengalaman juga tu. Betul. Lepas ni dia pun boleh juga. Boleh. Okay, terima kasih ya. Terima kasih juga diucapkan pada semua pelajar yang telah pun bersama-sama pada malam ini. Cikgu doakan semoga dipermudahkanlah semasa mengisi nanti dan didoakan juga semuanya mendapat tempat di UA nanti insya-Allah. Okey, kalau tak ada apa-apa sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Selamat malam.